Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazana binti Johari bersama dua lagi orang rakan saya iaitu Nurul Izzah binti Azmi dan juga Nurul Aiman binti Muhammad Rahim telah menjalankan kajian tentang pengaruh ibu bapa terhadap keruntuhan akhlak pelajar di bawah subtopik akhlak Islam dalam subjek pengajian Islam. Akhlak Islam merupakan akhlak yang baik hasil daripada kefahaman ilmu pengetahuan yang diperolehi secara formal dan tidak formal. Kepincangan akhlak timbul apabila ramai masyarakat kurangnya penghayatan akhlak Islam dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya kefahaman pelajar serta sikap pelajar itu sendiri. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti akhlak Islam, pengaruh ibu bapa terhadap pelajar dan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak. Kami juga telah menemu ramah 3 orang pakar dan juga 3 orang awam berkenaan keruntuhan akhlak pelajar ini. Metodologi. Kandungan soalan temu bual. Kandungan soalan temu bual merangkumi pandangan peserta terhadap pengaruh ibu bapa kepada keruntuhan akhlak pelajar, faktor-faktor yang boleh memberikan kesan negatif terhadap akhlak pelajar, hubungan kekeluargaan yang renggang merupakan antara faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak pelajar, dan ibu bapa bersikap sedemikian kerana mereka juga mempunyai masa lampau yang sama atau kerana peredaran masa yang semakin canggih menyebabkan ibu bapa tidak memberikan tumpuan terhadap sikap mereka kepada anak-anak. Metodologi pemilihan peserta temu bual. Peserta yang terlibat dalam sesi temu bual terdiri daripada 3 orang awam, iaitu merupakan seorang murid perempuan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor, seorang murid perempuan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Paduka Tuan Segamat Johor, dan seorang pelajar perempuan mengambil ijazah yang menuntut di Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. Selain itu, 3 orang pakar pula ialah mereka yang bekerja sebagai seorang guru tadika di Children Islamic Center, CIC Kota Damansara, Selangor, seorang ustaz yang berpangkat sebagai penolong pegawai pendidikan daerah, pendidikan Islam pembelajaran PPD Segamat, dan seorang wanita yang berpangkat sebagai penolong naib Presiden FVPS. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzah binti Azmi dan hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan terhadap akhlak Islam. Perkataan akhlak berasal daripada perkataan al-akhlaku, iaitu kata jama' daripada perkataan al-khuluqu, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Perkataan al-khuluq ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 tempat sahaja. Antaranya ialah dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Sementara perkataan al-khalqu bererti kejadian, ciptaan dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Antara definisi akhlak menurut istilah tersebut adalah sifat yang tersemat dalam diri yang dapat menghasilkan sesuatu perbuatan dengan mudah dan sederhana tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Imam Ghazali pernah berkata, akhlak adalah keadaan yang tertanam dalam jiwa yang memperlihatkan tindakan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang keluar baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu disebut sebagai akhlak mulia. Sebaliknya, apabila perbuatan buruk muncul, ia disebut sebagai akhlak buruk. Sesungguhnya telah
ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ketibaan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat di atas menjelaskan perilaku baginda Rasulullah SAW sebagai contoh teladan untuk seluruh umat Muslim dan juga seluruh umat manusia. Daripada perspektif Islam, ibu bapa bertanggungjawab menentukan masa depan anak-anak seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, maka kedua ibu bapanya menentukan sama ada mereka menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam Hasnan 2008. Pendidikan ke atas seorang anak bermula dalam institusi keluarga secara tidak formal sebelum mereka memasuki alam persekolahan formal. Ia merangkumi pendidikan akidah, ibadah dan akhlak. Mustafa 1997, Abdullah Nasir 2000. Bergantung kepada orang tua mendidik anak itu bagaimana. Dihantarkan anak itu ke tempat yang tak betul, ya orang tuanya sudah derhaka kepada anaknya sebelum anak itu nanti akan derhaka kepada orang tuanya. Orang tua pun kalau berdoa jangan doa yang tak elok. Walaupun jumpa dengan anak dalam keadaan nakal, jangan mengungkapkan kata-kata yang tidak elok. Khawatir kata-kata yang tidak baik itu malaikat lalu diambil jadi kepada anak itu ketika didoakan. Orang banyak komplain, anakku tak dengar, anakku durhaka, anakku tak turut cakap. Diletakkan di mana anak itu dulu, diajar atau tidak. Jangan dok salahkan anak terlebih dahulu tanpa menuju kepada dirinya apa yang sudah dia ajarkan kepada anaknya. Bukan pembelaan kepada anak atau durhaka kepada orang tua, tapi untuk mengingatkan kepada orang tua supaya menjaga hak anak untuk dididik dengan betul sebelum anak itu melakukan perkara yang tidak betul kepada orang tuanya. Kalau Sayyidina Umar ketika seorang tua ayahnya mengeluh kepada Sayyidina Umar tentang perbuatan anaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, tanya kepada ayahku ini, dia kawin dengan siapa, dia bagi saya nama apa, dan apa yang diajarkan kepada saya. Ternyata ibu anak itu beragama Majusi, tidak pernah diajarkan apapun kebaikan, anak itu diberi nama dengan nama binatang. Kata Sayyidina Umar mengatakan kepada bapaknya, engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Pandangan saya, pengaruh ibu bapa sangatlah besar. Sebab kalau akhlak pelajar ni tak baik, ibu bapa boleh bimbing ke arah yang lebih bagus. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memantau mereka. Kalau kat rumah, ibu bapa pantau dari segi membuat kerja rumah, mengulang kaji pelajaran. Kalau kat luar, ibu bapa perlu tahu siapa rakan mereka, dengan siapa mereka keluar. Antaranya adalah ibu bapa lah, peranan ibu bapa. Ada sesetengah ibu bapa yang mempunyai masa lalu, masa silam yang mungkin tidak harmoni dengan keluarga, dia sebab itu memberi kesan dalam pembesaran anak mereka. Contohnya mungkin mereka tidak mendapat kasih sayang ibu bapa mereka, seterusnya anak-anak menjadi punca. Disebabkan perkara itu mereka tidak membesar dengan kasih sayang dan tidak tahu, disebabkan peranan ibu bapa yang tidak memberi anak-anak kasih sayang yang sepatutnya, anak itu menjadi tidak tahu cara untuk mengekspresikan diri mereka, sebab tu terjerus kepada perkara yang negatif. Contohnya mudah terpengaruh dengan rakan sebaya, membuat perkara-perkara yang tidak elok lah. Ya, kerana pada zaman sekarang kedua ibu bapa bekerja dan mereka tidak dapat meluangkan masa banyak dengan anak-anak, dan ini akan menyebabkan apabila anak-anak membuat masalah, ibu bapa tidak akan sempat untuk mengambil tahu. Ini akan menyebabkan apabila anak-anak membuat masalah,
mereka tidak akan ambil peduli pasal orang yang akan mengambil peduli pasal mereka. Dan mereka akan jadi lebih berani untuk Membuat masalah. Kenyataan ini ada benarnya. Jika kita lihat kita kembali pada patah Melayu, bapa borek anak rintik, maknanya perlakuan ibu bapa itu memang diikuti oleh anak-anak. Nak melihat keadaan diri ibu bapa itu, lihat pada perlakuan anak-anak. Ada pembawakan yang diikut oleh anak-anak. Sebab itulah bila kita melihat kalau orang pergi kepada kanak-kanak, contohnya bila minta apa yang kanak-kanak tu mungkin dia makan, minta sikit, kanak-kanak cakap tak boleh. Banyak orang akan memberikan tanggapan, lokik budak ni ikut perangai ayahnya. Ayahnya lokik, anak pun lokik juga, bakhil juga. Kerana bila berlaku kepinjangan pada anak-anak, maka ibu bapa yang dituding dahulu. Sebab itulah bila berlaku masalah disiplin di sekolah, bila bapa dipanggil sebabkan mungkin berkaitan dengan akhlak sahsiah anaknya, masalah disiplin atau sebagainya, dan sebahagian bapa, tidak semua, sebahagian bapa mengatakan, entahlah, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Jika kita berfikir sejenak, kenapa ibu bapa kata, entahlah, saya pun tak tahu nak buat macam mana? Kerana dia merasakan dia juga berperangai seperti itu ketika belajar dulu, atau ketika zaman kanak-kanak dulu, ataupun ketika sudah dewasa dulu. Dia malah belajar, ibu bapa malah belajar masalah disiplin sekolah, melawan guru, derhaka pada bapa, malas belajar macam-macam. Maka bila lihat anak-anak dia juga seperti dia dahulu, maka dia tak boleh buat apa. Mungkin betul juga kenyataan ini, ibu bapa pun mempunyai masa lampau yang sama dengan anak-anak itu. Tidak kenapa anak-anak itu terikut, mesti ada yang diikut. Siapa? Ya, ibu bapa. Cuba guru di sekolah mengajar, guru tidak ada mengajar yang tak elok, guru mengajar semua yang elok. Daripada mana perlakuan tak elok itu datang? Daripada pelajar atau anak itu? Ya, daripada ibu bapanya, kerana dia yang pembimbing awal, dia yang melabelkan pertama semasa fasa awal itu kanak-kanak atau masa lahir. Begitulah. Jadi tak mustahil kalau perkara itu apa yang dilakukan oleh ibu bapa satu ketika dulu, maka anak-anak pun mengikut. Saya ingin mencadangkan untuk ibu bapa supaya meluangkan masa dengan anak-anak dan juga kurang bermain telefon ataupun social media, kerana anak-anak memerlukan perhatian yang sangat banyak ketika mereka sedang membesar. Jadi untuk itu anda dinasihatkan untuk membuat apa-apa saja aktiviti keluarga, dan juga maybe boleh membawa mereka beriadah ke apakah. Dan yang paling penting ketika sedang meluangkan masa dengan anak-anak, jangan lupa untuk memberi pujian ataupun menyebut kata-kata yang baik, kerana anak-anak ni sering simpan dalam hati. Dan kalau anda memberi pujian atau kata-kata yang baik kepada mereka, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar ataupun untuk masa depan mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini kita akan menguraikan kesimpulan yang kita peroleh daripada hasil kajian. Baiklah, akhlak adalah ilmu yang mempunyai pengaruh yang besar ke atas diri individu Muslim dan juga umatnya. Okey, oleh itu kita harus mendidik diri kita
untuk terus mengajar diri untuk berakhlak terpuji dalam hidup kita supaya semuanya berjalan dengan lancar mengikut dengan kesesuaian dan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita juga perlu memelihara diri kita daripada melakukan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Okay. Menurut Imam Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Baiklah, bagi memastikan dapat menjadi sebuah keluarga yang berakhlak mulia, ibu bapa perlu menjaga pembinaan dan pemeliharaan rohani dan jasmani. Kajian ini menunjukkan sudah jelas bahawa akhlak ialah tuntutan asas kehidupan yang sangat penting. Budaya akhlak Islam telah mewujudkan kehidupan yang harmoni dan sentiasa dipelihara oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih.